Yang pertamanya, saya ni terlatih dalam bidang perubatan. Sikit sebanyak saya faham penyakit yang dibawa oleh virus. Dia berlainan dengan penyakit-penyakit lain kerana dia tak ada ubat. Setelah dapat sakit, tak ada ubat nak mengubat. Dia perlu dihalang. Jadi preventif. Jadi sebelum kita dapat sakit, kita kena dicucuk dengan, disuntik dengan vaksin. Tujuan kita cucuk dengan vaksin ialah untuk badan kita tolak jangkitan. Itu berkenaan dengan virus. Jadi kita faham tentang virus ini. Sebenarnya di Malaysia, apabila anak dilahir, kita memberi 3 jenis vaksin untuk halang daripada beberapa jenis penyakit, termasuk juga tuberculosis, termasuk juga smallpox dan lain-lain, supaya anak itu terlindung daripada penyakit ini. Demikian juga dengan penyakit-penyakit baru. Dulu kita dengar penyakit dengue dan sebagainya, juga kita dapat cipta vaksin untuk lawan penyakit dengue. Tetapi apabila kita diserang dengan penyakit COVID-19 ini, kita tidak ada vaksin. Jadi kita perlu tunggu sehingga vaksin dicipta untuk diguna. Sekarang sudah diguna. Sudah ada banyak vaksin yang boleh diguna. Tetapi kita agak lambat untuk menggunakan vaksin. Kita lebih pandai daripada orang lain. Kita nak uji dulu. Walaupun vaksin itu di negara lain sudah disuntik kepada bermilion-milion orang, tapi kita kurang percaya. Kita nak cek sendiri. Bolehkah? Tak bolehkah? Bagi saya, kalau vaksin itu sudah diguna di negara lain dan tak ada banyak insiden yang tak baik, kita guna sajalah. Tak payahlah kita nak uji sekali lagi. Dengan itu kita percepatkan proses vaccination. Kita lambat kerana kita nak approve vaksin itu sendiri. Walaupun diguna di tempat lain, tapi kita tak percaya. Kita fikir tengok. Rakyat Cina mempunyai 1.4 bilion orang. Kalau dia diserang oleh vaksin, COVID-19 seperti Malaysia, hari ini kita tak tengok lainlah di negara China, cuma orang yang sudah mati. Kalau kita 200, dia kena kali 100 lagi kerana jumlah rakyat mereka lebih ramai. Tetapi nampak tidak berlaku di negara China. Jadi kalau di negara China tak berlaku, kita harus tahu apa yang mereka lakukan. Jadi kita kena belajar daripada orang lain, daripada pengalaman mereka. Mereka sudah guna vaksin buatan mereka sendiri dan telah suntik untuk 1 bilion rakyat mereka. 1 bilion. Kita cuma ada 32 million. Dia 1 bilion. Tapi di negara China, jumlah kematian pun kurang, jumlah kes baru pun kurang. Jadi kita harus tanya kepada mereka, macam mana mereka lakukan. Kita juga boleh ambil contoh-contoh lain, negara lain yang juga dapat mengurangkan kes-kes baru kerana cara mereka menggunakan vaksin. Jadi tak payahlah kita nak uji vaksin sama ada ini dibuat oleh orang Cina. Orang Cina ni bohong banyak. Dia tak bagi tahu kepada kita. Itu sangkaan kita. Tapi hakikatnya ialah negara China pulih ekonominya lebih awal daripada orang lain. Jadi ada gunanya kita belajar daripada orang lain. Tak payahlah kita nak puji sendiri. Nak tahu, ini vaksin ini boleh guna ataupun tidak.
Kalau kita guna vaksin ni awal, saya fikir tak akan sampai waktu ini. Begitu ramai daripada rakyat kita yang mengidap penyakit COVID-19 ini sampai 17,000 satu hari. Waktu bilangan vaksin ini, bilangan kes ni sikit, katalah 2,000, agak mudah bagi kita. Kita punya frontliners pun berupaya menangani bilangan yang kecil. Tiba-tiba orang yang sama nak tangani jumlah yang begitu besar, daripada 2,000 kepada 17,000. Tentulah menjadi satu masalah kepada mereka. Sebab itu hari ini kita lihat lebih ramai orang yang idap penyakit COVID-19 ini dan lebih ramai yang mati. Sebab kita tak mampu nak jaga begitu besar bilangan. Umpamanya daripada 17,000, kita tak mampu masuk semua masa dalam hospital. Jadi kalau tak boleh masuk dalam hospital, apa kita buat? Mungkin kita hantar duduk di rumah. Bila duduk di rumah tak ada rawatan, tak ada oksigen, mereka tiba-tiba jadi teruk dan mungkin meninggal. Jadi menangani masalah bilangan ini memerlukan jumlah bilangan, keupayaan kita juga meningkat. Sebab itu di London, UK, mereka bina hospital untuk 4,000 orang dalam 9 hari. Kita pun mampu buat demikian. Kenapa? Kerana kita perlu asingkan orang yang sudah sakit daripada orang yang tak sakit. Kalau ada 17,000 orang yang sakit, kalau boleh 17,000 itu kita nak masuk dalam hospital, asingkan mereka daripada orang yang sihat. Jadi kalau kita tak buat demikian, jumlah akan bertambah. Tetapi sekarang ini kita dapati bahawa kita tak mampu tangani bilangan yang begini besar. Bahkan kita mempunyai masalah bekalan oksigen, masalah katil dan sebagainya. Inilah masalah yang kita hadapi. Saya fikir kebanyakan daripada doktor-doktor di Malaysia mereka faham. Mereka faham tentang cara menangani disease yang berasas kepada virus. Jadi sebaliknya kita dapati kerajaan kita lagi masih menumpu kepada politik. Sebenarnya mesti ada darurat. Walaupun pada masa itu cuma 2,000 orang saja nak ada darurat. Lepas itu macam-macam berlaku. Apa yang berlaku sekarang ini ialah kerajaan tidak sama sekali mengikuti undang-undang. Darurat mesti diletak di hadapan parlimen sebelum dia dapat dipersahkan. Ini tidak dilakukan, maka parlimen tidak dibenar bersidang pun. Bila bersidang pun itu secara tidak mengikut undang-undang. Sepatutnya ada persidangan parlimen untuk bincang masalah COVID. Macam mana nak tangani masalah itu. Tetapi cuma nak dengar penerangan daripada kerajaan. Dan di masa yang sama, mereka lakukan perbuatan yang salah daripada segi undang-undang. Iaitu mengisytiharkan bahawa ordinan semasa darurat itu sudah dibatal. Itu ada prosesnya, tak ikut proses dan sudah jadi satu masalah antara kerajaan dengan yang di-Pertuan Agong. Sekarang ini kerajaan terbantut, tak dapat bergerak tetapi masih mempunyai kontrol ke atas tindakan untuk lawan masalah COVID ini. Mereka masih lagi berkuasa, tidak benar orang lain
menangani masalah yang mereka sendiri tak mampu. Rekod mereka amat buruk. Kerana tiap kali mereka buat sesuatu, jumlah jangkitan meningkat. Sekarang ni tiap hari ada 17,000 orang. Kemarin 15,000. Saya harap dia akan turun lah. Tapi ini 17,000 tu. Hari ini 17,000. Hari ini rekod hari ini 17,105 kes. 17,105 kes. Ya. Jawapan kepada ini nak kurang jangkitan ini cuma dua perkara saja. Dalam SOP kita disuruh pakai mask, kita disuruh basuh tangan, dan macam lagi. Tetapi yang penting sekali ialah memisah diri daripada orang lain. Social separation. Tak cukup 1 meter, tak cukup. Kerana COVID Delta ini, dia dibawa oleh angin. Jadi kalau 1 meter saja tak cukup. Kita kena ada sekurang-kurangnya 2 meter. Tapi kita lihat kebanyakan orang tak patuh kepada pemisahan ini. Sebab itu jangkitan berlaku sepanjang masa. Jadi kalau kita tak boleh nak buat itu, cara yang satu lagi yang berkesan ialah memberi suntikan vaksin. Kalau suntikan vaksin itu dia ada dengan ramai dan cepat, saya yakin kita boleh kurangkan kes baru. Tetapi kita lihat banyak sangat birokrasi dalam suntikan vaksin itu. Ada orang nak kena register dengan MySejahtera. Kena kita fikir tengok orang tua di kampung nak register dengan MySejahtera, ambil telefon, nak kena tekan butang, telefon pun tak ada. Dia tak tahu macam mana nak buat pun. Jadi orang itu tak boleh register. Dan orang yang register ni diberi hari. Sekian-sekian di tempat sekian-sekian. Kalau mereka datang awal, tak kena hari, balik. Kena balik dulu. Datang pada hari yang ditentukan. Bila dia balik, dia tak disuntik, dia akan kena jangkitan. Sepatutnya orang yang datang, kalau dia didapati tidak ada jangkitan, pada masa itu bagi injection, bagi suntikan, supaya bila dia balik, dia terlindung daripada jangkitan orang lain yang ada dekat dengan mereka. Jadi kita patut percepatkan proses suntikan. Tetapi saya nampak lebih utamakan prosedur. Bila dicadang supaya kita adakan mobile unit, saya diberitahu ini mesti dapat kebenaran daripada ibu pejabat. Bukan milaman. Baru nak bagi. Saya tahu di Langkawi ini saya kejan sampai 2 bulan baru dapat. Tapi tempat lain masih tak dapat. Sebenarnya kita tak perlu bas yang besar pun. Kita boleh hantar 5 orang. 2 orang doktor, 2 orang nurse, 1 orang jurutulis. Dan dia pergi ke kampung. Dia boleh bagi suntikan dalam rumah pun. You examine, find that they are not negative, kita bagi suntikan. Jadi kita kena ada tim macam itu banyak. Jadi kita boleh suntik lebih banyak. Hari ini saya tahniahlah kepada kerajaan kerana dapat meningkat sehingga 500,000 satu hari. Tetapi sepatutnya kita 800,000 sehari. Pasal kita menghadapi masalah yang besar di Malaysia. Sama dengan di India. Tinggal lagi India penduduknya banyak, jadi banyak lagi lah kes mereka. Tapi kita penduduk tak banyak. Tapi kalau kira daripada segi per capita ataupun percentage, kita sudah sampai kepada golongan yang terbawah daripada segi
control spread ni wabak ini. Jadi saya berpendapat bahawa kalau kita ada satu kumpulan, katalah 20 orang yang tak ada kepentingan politik tetapi memang berasa prihatin, berasa bertanggungjawab terhadap keselamatan rakyat, kita boleh bincang cara-cara untuk percepatkan proses. Cara-cara untuk dapat lebih banyak vaksin. Cara-cara untuk menentukan semua orang dapat disuntik dengan vaksin. Dan soal SOP itu, saya dapati cukup susah. Saya mengaku saya sendiri dah buat salah. Semalam saya hadir dalam perjumpaan wakil rakyat. Saya fikir nak duduk dalam kereta lah. Tak payahlah keluar. Nak tunjuk saya pensokong. Tapi bila sampai di situ, orang dah berkumpul di situ bagi syarahan. Saya pun pergi sama dan saya duduk dekat dengan orang. Muncullah hari ini saya test sekali lagi negatif lah. Walaupun, tetapi itu sepatutnya saya tidak lakukan. Sepatutnya gathering macam itu tidak harus diadakan. Kalau kita nak ada perjumpaan, kita boleh berjumpa on the screen. You guna Zoom. Kita kalau nak protes pun kita guna Zoom. Jadi supaya kita jangan dekat dengan orang. Di rumah tak apa. Kalau kita negatif, ahli rumah kita test negatif, tak apalah. Kita di rumah. Tapi kalau balik di rumah, kita didapati sudah dijangkiti dengan COVID ini, pasal tak ada tempat dalam hospital, disuruh balik. Bila dia balik, kalau ada orang di rumah yang belum test ataupun masih lagi negatif, mereka akan penyakit itu akan jangkit kepada keluarga mereka. Dan kalau mereka yang sudah jangkit ini menjadi lebih teruk, keluarga tak boleh buat apa-apa. Kita tahulah, biasanya kalau kita ada orang sakit di rumah kita nak hurut, ini nak pergi dekat pun tak boleh. Dia nak menyawa pun tak boleh. Kita tak ada oksigen di rumah. Dia nak menyawa tak boleh. Makin teruk dia meninggal. Fikir tengoklah keluarga dia, melihat ahli keluarga itu depan-depan mata mereka meninggal dan mereka tak boleh buat apa-apa pun. Ini is a terrible strain. Banyak orang tak tahan. Sebab itu ada yang bunuh diri. Tak pernah jadi di Malaysia begitu ramai orang bunuh diri. Ini disebabkan oleh kita mempunyai kerajaan yang tidak tahu, tak prihatin, yang dia duk kira nak jadi Perdana Menteri saja. Tak apalah orang mati, tak apalah orang bunuh diri. Asalkan aku yang amat berhormat Perdana Menteri. Yalah, kita bukanlah susah sangat nak jadi Perdana Menteri. Siapa pun boleh jadi Perdana Menteri. Tapi bila nak tackle benda yang semacam COVID ini, you perlu bantuan. Dengarlah cakap orang sama. Jangan fikir awak tahu semua. Kita rendahkan diri sikit.